habis lagi. Habiskan dulu. Habiskan dulu lah, nanti tumpah. Diam. Kau tak habiskan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Syahda, selamat datang. Puan Syahda. Waalaikumsalam Doktor. Selamat datang Doktor. Selamat datang Tuan Hams dari KK. Selamat datang Tuan Muhammad Haziz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada malam ni, memasuki malam ke-17 Ramadan. 17 Ramadan, Alhamdulillah. Oh, esok nuzul Quran Okey, Alhamdulillah. Kita memasuki malam 17 Ramadan. Okey, Alhamdulillah. Malam ni, pada malam 17 Ramadan, kita akan kembali menyambung kelas pengajian Iqra kita untuk kelas pengajian kita yang ke-21. Okey. Pada malam yang ke-17 Ramadan, betul 17 Ramadan, betul. Kita untuk kelas pengajian kita pula masuk kelas yang ke-21. Okey, Alhamdulillah. So hari ini kita akan kembali menyambung pembacaan kita, perbincangan kita, pengajian kita di muka surat 7 Iqra 4. Alhamdulillah. Ketika kita di Iqra Iqra 4, ketika kita di permulaan Iqra 4 itu hari, bermula di muka surat 1 sampai muka surat 6, kita telah sama-sama membaca dan membunyikan, menyebut huruf-huruf hijaiyah yang dibaca ketika berbaris dua ataupun berbaris tanwin. Okey, kita membunyikan, membaca huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf Al-Quran, membunyikan dengan bunyi yang tepat ketika ianya berbaris dua ataupun berbaris tanwin. Okey. So Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali menyambung pengajian kita, pembacaan kita di muka surat yang ke-7 Iqra 4, insya-Allah. Okey. Ada masalah lain ke, Doktor? Boleh sahabat-sahabat komen. Suara semua jelas ya? Boleh bagi respon, Doktor, Puan Syahda, Tuan Hams, Cik Muhammad Haziz. Jelas Doktor, suara jelas Doktor Sebelum kita boleh teruskan. Okey, jelas, Alhamdulillah. Okey, saya terus kita teruskan Kita meneruskan perbincangan kita di muka surat 7. Okey, muka surat 7 Iqra 4. Okey. Okey.
Boleh nampak full page doktor Fahmi Nazrin. Boleh nampak full page? Doktor boleh nampak full page Muka surat helaian di muka surat 7 tu. Boleh bagi respon, boleh komen. Dr. Fahmi Nazrin, Puan Syahda, Tuan Hams. Muka surat 7. Boleh nampak full sebelum saya teruskan. Kalau nampak full, boleh komen, so saya boleh proceed. Okey ke? Boleh nampak full page? Oh, okey. Oh, saya tak nampak komen tu kat bawah. Bunyi kipas kot, ada bunyi background. Dapat jelas full, boleh teruskan. Okey, alhamdulillah. Kalau ada bunyi kipas ni. Okey. Okey, saya teruskan Okey, alhamdulillah. Bunyi kipas. Okey. Okey, saya teruskan Okey, alhamdulillah. So hari ni kita menyambung bacaan kita di muka surat yang ke-7, Iqra 4. Okey, kita akan memasuki topik yang baru. Okey. Kita tengok di bahagian atas ni untuk kalimah ataupun perkataan yang pertama. Okey. Saya ulang Okey, ini sebenarnya pelajaran di Iqra 3 yang lalu. Okey. Huruf yang berbaris bawah dibaca panjang dengan kadar 2 harakat kerana selepasnya wujud ataupun selepas huruf yang berbaris bawah ni adanya huruf ya yang tidak berbaris. Huruf ya yang tidak bertanda. Okey. So, ataupun kalau kita terangkan daripada sudut yang berbeza, nampak full. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Tuan Amran. Okey. Okey. So, huruf hijaiyah, apa saja huruf hijaiyah yang berbaris bawah, selepasnya ada huruf ya yang tidak bertanda, yang tidak berbaris. Waalaikumsalam Puan Umi, baru masuk live. Okey, terima kasih, selamat datang. Kita baru start baca. Okey. So ini pelajaran kita di Iqra 3 yang untuk kita ulang kaji sikit sebelum kita masuk ke pelajaran kita yang baru. Okey. Waalaikumsalam Tuan Hams. Alhamdulillah kita jumpa lagi malam ni. Okey. Ini pelajaran kita di Iqra yang 3. Apa saja huruf hijaiyah, huruf Al-Quran yang berbaris bawah, selepasnya ada huruf ya yang tidak bertanda, ya kosong. Okey, maka huruf yang berbaris bawah sebelum ya ini wajib dibaca panjang dengan kadar 2 harakat di nun. Okey. Okey, so pelajaran kita, topik kita malam ni, okey, perkataan yang sama tapi dibaca dengan bunyi yang berbeza. Bezanya di mana? Yang pertama, tadi huruf da berbaris bawah, di. Okey, yang ni huruf dal berbaris atas, da. Kemudian ada huruf ya, ni pun ada huruf ya juga. Cuma huruf ya ni huruf ya yang berbaris mati. Ini huruf ya yang tidak berbaris, yang kosong. Okey, macam yang saya pernah ceritakan sebelum ni, ini merupakan tanda bacaan yang terpakai hanya untuk mazhab cetakan Malaysia dan juga Arab Saudi sahaja. Ada beza dengan mazhab Al-Quran cetakan Indonesia, ada beza tanda baca dia. Okey, so saya terangkan ni berdasarkan tanda bacaan untuk mazhab cetakan Malaysia yang diluluskan oleh KDN dengan cetakan Al-Quran oleh Majma' Malik Fahad Madinah, Arab Saudi kan. Okey, hanya terpakai untuk 2 mazhab cetakan mazhab ni sahaja. Okey. Okey. So huruf ya yang berbaris mati. Okey, huruf ya yang berbaris mati. Okey. Mengikut dalam Al-Quran. Okey, huruf ya yang berbaris mati sebelumnya wajib ada, bukan boleh saya kata wajib lah. Okey, huruf ya yang berbaris mati sebelumnya mestilah ada huruf hijaiyah yang berbaris atas. Okey? So dalam Quran, sekiranya kita tengok ada huruf ya yang berbaris mati sebelumnya hanyalah ada baris atas saja. Huruf apa tak kisah. Okey, hanyalah ada huruf berbaris atas saja. So kita tidak akan jumpa huruf ya yang berbaris mati sebelumnya berbaris bawah ataupun berbaris hadapan, tak akan jumpa sama sekali. Okey, saya ulang huruf ya yang ada baris mati, yang ada bertanda sukun, berbaris mati ni, yang ni kita panggil baris mati.
sebelumnya hanya ada huruf hijaiyah yang berbaris atas saja. Huruf tak kisah, apa-apa huruf pun boleh. Tapi dia hanya ada berbaris atas saja. Kita tidak akan jumpa satu Quran, tak akan jumpa huruf ya yang berbaris mati sebelumnya ada baris bawah ataupun baris hadapan. Okey? Sebab apa? Kalau huruf ya sebelum dia berbaris bawah, maka ya tu tiada tanda langsung. So ya itu berfungsi sebagai huruf bacaan panjang. Berfungsi untuk memanjangkan bacaan huruf berbaris bawah sebelumnya. Kita baca panjang. Di, nun. Okey? Manakala kalau ya berbaris mati, ada baris mati sebelumnya adalah huruf yang berbaris atas sahaja. Dan ya ini kalau saya nak convertkan ke dalam bahasa Melayu, berfungsi bacaannya sebagai fungsi huruf ya. So kita akan baca dah, masukkan bunyi I. Da, dai, nun. Boleh Dai, nun. Okey, saya ulang huruf ya yang ada baris mati sebelumnya kita akan jumpa baris atas sahaja. Tidak akan kita jumpa satu Quran. Sampai hari kiamat tidak akan jumpa. Okey, huruf ya yang ada baris mati sebelumnya berbaris bawah tak akan jumpa. Ataupun huruf ya yang ada baris mati sebelum dia baris hadapan pun tak akan jumpa. Hanya ada baris atas sahaja sekiranya kita jumpa huruf ya yang berbaris mati. Itu dia punya kombinasi dia ataupun pasangan dia. Okey? Dan bila kita jumpa je huruf ya yang berbaris mati, huruf ya ni kalau kita nak convert ke dalam bahasa Melayu, Waalaikumsalam Syah, selamat datang. Okey, baru start je Syah Okey, kalau kita nak translate ataupun terjemah convert ke dalam bahasa Melayu, huruf ya yang berbaris mati kita akan baca ataupun bunyikan dia dengan bunyi huruf I. So kita baca dah, masukkan bunyi I. Dai, nun. Boleh Ya ini dia baca panjang. Di, nun. Bezakan. Okey? Kalau ya kosong tidak ada sebarang tanda, maka huruf sebelumnya dibaca panjang 2 harakat. Kalau ya yang berbaris mati, ada baris mati, maka sebelumnya mesti baris atas saja dan ya tu dibaca dengan bunyi I. Dai, nun. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dalam Al-Quran, semalam saya dah sebut ada huruf-huruf yang bersifat lembut dan lunak. Dalam Al-Quran, mengikut kaedah tajwid, hukum tajwid, dia ada satu bab khas. Dia panggil, saya sepatutnya tak sewajarnya menyebut topik ataupun nama huruf tu. Sebab kita masih dalam level Iqra', tapi saya anggap kita semua dah advance. So saya sebut je lah. Dinamakan, ada satu topik khas, dinamakan topik huruf lin. Huruf lin. Huruf lin adalah, lin tu bermaksud lunak. Huruf yang bersifat lunak dan lembut. Okey, huruf lin dalam Al-Quran ada 2. Ini yang pertama. Yang kedua kita akan baca di muka surat sebelah. Huruf lin adalah huruf ya mati sebelum dia berbaris atas. Itu huruf lin. Huruf lin ataupun huruf lembut dan lunak. So maksudnya huruf itu bersifat dengan kelembutan dan kelunakan. Maka ia wajib dibaca dengan lembut dan lunak. Okey, jangan kita baca walaupun kita masukkan bunyi I, tapi bukan kita baca dengan bunyi I yang keras dan yang laju. Bunyinya macam ni. Dainon. Okey, bunyi sama je kan? Menghasilkan bunyi yang sama. Dainon. Dainon. Okey, tapi dari segi sifatnya salah. Sebab ya yang ada tanda mati ataupun yang ada baris mati wajib dibaca dengan lembut dan lunak kerana bila ya tu berbaris mati dia sudah bersifat dengan lin. Okey, ini tanda dia. Okey, ini tanda menunjukkan huruf ya tu adalah huruf ya lin. Itu tanda dia. Kenapa huruf ya ni bersifat dengan lembut? Sebab dia mati dan sebelum dia berbaris atas. Waalaikumsalam Cik Ismail. Okey, selamat datang. Okey, kita baru start dah 5 minit lah lebih kurang. Baru start baca dah 5 minit. Okey, jelas Kenapa ya ni bersifat lembut dan lunak? Okey, baru-baru ni ada seorang tok guru besar jugalah di Terengganu, di Kuala Terengganu. Okey, dia minta, dia minta tolong bantuan guru-guru supaya bezakan sebab berlakunya hukum dan juga tanda. Okey. Waalaikumsalam. Puan Farizatul Aisyah. Okey, selamat datang. Boleh teruskan. Okey, saya teruskan Okey. So, apa tanda yang menunjukkan huruf ni adalah huruf ya lunak, huruf ya lin adalah tanda baris mati. Kenapa huruf ya ni bersifat lunak? Okey, kalau ya yang berbaris hidup, berbaris atas, bawah, depan, ya, yu, dia tak ada sifat lunak. Dia tak ada sifat lin. Dia tak panggil ya lin, ya lunak. Ya ni bersifat lunak kerana ianya berbaris mati ataupun ianya ya mati sebelumnya berbaris atas. Baru ya tu datang sifat lunak dia. Baru datang sifat lembut dia. Kalau ya ni berbaris hidup, bagi atas, bagi bawah, bagi depan ataupun ya tu berbaris, ya tu tak ada tanda, dia tak bersifat sebagai sifat lunak, bersifat lembut. Jelas So, bila dia bersifat lembut dan lunak, maka kita wajib membacanya dengan lembut dan lunak. Kita bacakan dia dengan bunyi Dainon. Dainon. Bukannya dibaca dengan Dainon. Bunyi yang sama tapi sifat yang salah. Sifat huruf yang salah. Kalau kita baca dengan Dainon, bunyinya betul, makhrajnya betul, tapi sifat hurufnya salah. Macam yang saya sebutkan semalam dan sebelum ni,
kalau huruf kita, sebutan kita dalam bahasa Melayu tiada sifat huruf. Janji bunyi huruf tu orang faham, jelas, difahami maksud, selesai masalah. Tapi dalam Al-Quran setiap huruf tu mesti keluar daripada makhrajnya yang betul berserta dengan sifat huruf yang betul. Itu bezanya huruf-huruf hijaiyah Al-Quran. Mesti dibaca dua syarat dia. Makhraj yang betul dan tepat, sifat huruf yang betul. Okey, so sifat huruf ya berbaris mati ni adalah bersifat dengan lembut dan lunak. So bacalah ia dengan lembut dan lunak. Dainun. Okey, dainun. Hati-hati dalam surah Fatihah kita ada huruf ya yang berbaris mati. Kat mana? Ingat tak? Ayat yang terakhir surah Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, okey, kalau ingat surah Fatihah tu Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu kalau kita buka surah Fatihah, ya tu ada baris mati atas dia. Kenapa ya tu ada baris mati? Sebab sebelum dia ada huruf berbaris atas lam. Alaihim. Jadi jangan sekali-kali kita membacanya dengan keras dan pantas, keras dan laju. Alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihim. Bunyi yang sama tapi tiada sifat lembut dan lunak pada bacaan ya. Hati-hati Alaihim. Alaihim sama dainun. Bukannya dainun. Bukannya alaihim. Alaihim tapi alaihim. Okey. Kemudian ada lagi perkataan lepasnya. Ghairil. Ghairil. Bukannya ghairil. Bukannya ghai. Bukan bunyi ataupun bukan dibaca dengan ghai. Kalau kita baca dengan ghai, makhrajnya betul, ya makhraj ya. Tapi sifat huruf lunak tiada pada bacaan ya mati itu. Dia baca dengan ghairil siratal ladzina an'amta alaihim ghairil. Boleh perasan okey. Sebab apa saya fokus lebih sikit? Sebab bacaan lin, bacaan ya lembut, ya lunak, ya lin kita panggil ni LIN, ya lin ataupun dalam ejaan Arab juga lam ya nun lin. Ada bacaan ni wujud dalam bacaan surah Fatihah. Hati-hati. So kalau kita tak jelas kat sini, berlakulah kesalahan dalam bacaan Fatihah kita. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil. Alaihim ghairil. Hati-hati alaihim ghairil. Sekali dengar, sekali baca, sekali imbas, tak ada masalah. Tapi sebenarnya kita dah menyanggahi sifat ya lembut ni, ya lunak ni. Okey? Okey, kita teruskan bacaan. Jadi jelas Boleh komen tak? Jelas tak? Selamat datang Puan Zaliha. Waalaikumsalam. Sama-sama. Tadi Puan Farizatul Okey, boleh jelas So saya fokus lebih sikit sebab huruf ya, kita panggil huruf ya lin ni, huruf ya lunak ni ada ataupun wujudnya ya lembut, ya lunak ni dalam bacaan Fatihah yang kita wajib baca dalam solat setiap hari 5 waktu sehari semalam, yang mana wajib kita membacanya dengan betul dan tepat. Jika sifat lin tidak dibaca pada tempatnya, berdosa tak? Okey, jawapan berdosa ni yang susah nak jawab ni. Okey. Dia panjang pula cerita saya panjang sikit dia punya perbahasan tu, tapi secara ringkas bacaan Al-Quran ada dua jenis kesalahan, lahnul jali dengan lahnul khafi. Okey, lahnul jali dengan lahnul khafi. Okey, lahnul jali adalah kesalahan kita panggil kesalahan jenayah berat lah. Okey, kalau berlakunya lahnul jali dalam bacaan Fatihah boleh menyebabkan solat kita tidak sah sebab dia sampai boleh mengubah makna ayat. Tapi lahnul khafi, kesalahan yang kita kata kesalahan ringan lah. Okey, salah satu bentuk kesalahan lahnul khafi ialah bacaan lin ni lah. Bacaan lin ni dia jatuh pada lahnul khafi sebenarnya. Kesalahan ringan lah, kesalahan ringan sebab dia melibatkan sifat huruf. Walaupun dia jatuh dalam kesalahan ringan, dalam kes bacaan kesalahan ringan, kita tetap kena berusaha untuk memperbaiki bacaan kita. Okey, kita tetap wajib berusaha mempelajari untuk memperbaiki, improve bacaan kita sebaik yang mungkin. Sebab apa? Sebab Al-Quran diturunkan oleh Jibril AS, dibacakan dan diajarkan kepada Rasulullah dengan bertajwid. So Jibril membaca Al-Quran dengan tajwid yang lengkap. Begitu juga ketika Nabi menerima Al-Quran dan Nabi membaca dan mengajarkan kepada sahabat juga dengan bacaan tajwid yang sempurna. Okay. So kita wajib untuk
memperbaiki bacaan Al-Quran kita sesempurna yang boleh, sebagaimana yang dibaca oleh Jibril, Nabi dan juga para sahabat alaihissalam. Okey. Okey, itu ceritanya. Saya nak cari okey. Okey, boleh jelas okey. Okey, saya teruskan bacaan. Ada soalan ke setakat ni? So faham okey, alhamdulillah. Okey. Saya nak petik sesuatu ni yang saya nak kongsi. Okey. Boleh nampak tak? Ni petikan daripada buku Tajwid Al-Quran oleh Ustaz Muhammad, ataupun nama pena dia Abu Mardiah. Ni salah satu pada kitab, tebal kitab ni dan salah satu kitab dalam koleksi saya. Okey, ni saya nak kongsikan berkenaan dengan soalan Puan Syara tadi. Beberapa kategori pembaca Al-Quran. Okey. Secara ringkas sebab dah Puan Syara tanya soalan tadi kan. Okey, boleh nampak tak? Kategori yang pertama, Muhsin Ma'jur, iaitu orang yang membaca Al-Quran bertepatan dengan hukum tajwid. Okey, ni first class. Okey, itu first class. Ni hadis Nabi. Okey, saya tak nak baca lah nanti kita masa panjang sangat. Okey, ni kategori yang kedua. Okey, so kita berusaha untuk capai yang kategori first class lah, kan? Kalau kita naik kapal terbang pun, kalau boleh, kalau kita mampu, ada duit, ada modal, kita mesti nak naik first class punya, kan? Cumanya kita mungkin tak mampu, mungkin lah, saya lah tak mampu. So kita naik lah yang ekonomi ke, yang mana, kan? Tapi kalau kita mampu, duit bukan masalah. Saya kalau naik kapal terbang, saya nak duduk first class, kan? Okay. So dalam bacaan Al-Quran kita pun sama. So kita target akan duduk di kategori yang nombor 1 ni, Muhsin Ma'jur. Ni orang yang membaca Al-Quran bertepatan dengan hukum tajwid. Bertepatan dengan hukum tajwid. Okey, kategori yang kedua, Musik Ma'jur. Okey, orang yang membaca Al-Quran tidak bertepatan dengan hukum tajwid. Maksudnya masih ada kesilapan, kesalahan, menyanggahi hukum tajwid, tetapi terus belajar dan berusaha memperbaiki bacaannya. Okey, ni pun ada hadis Nabi. Nabi bagi tahu Allah menjanjikan 2 ganjaran. Orang yang baca Al-Quran masih lagi salah, masih lagi merangkak, tapi dia berusaha belajar untuk baiki. Seperti mana kita malam ni lah. So kita sekurang-kurangnya kita duduk kategori yang sini. Allah bagi 2 ganjaran tu. 2 pahala tu Allah bagi. Kerana kita walaupun tak lancar, walaupun masih lagi belajar, masih lagi merangkak, masih lagi buat kesalahan, tapi kita masih juga baca juga. Walaupun salah ke merangkak ke, baca juga. Kemudian dalam masa sama kita belajar untuk improve. So Allah bagi kita 2 pahala. Sekali ngaji 2 pahala. Bukan calang-calang baginya 2 pahala. Okey, ni hadis muttafaqun alaih. Maksudnya Imam Bukhari pun riwayatkan hadis yang sama, Imam Muslim pun riwayatkan hadis yang sama, hadis sahih. Okey, yang ketiga. Okey, ini ada ulama, ni ada khilaf. Ada ulama kata hadis Nabi, ada yang kata ni lafaz kata sahabat Nabi Anas bin Malik. Okey, tapi penting dia kata betapa ramai orang yang membaca Al-Quran sedangkan Al-Quran melaknatinya. Okey, ni kita tak nak, na'udzubillah. Betapa ramai orang yang membaca Al-Quran sedangkan Al-Quran melaknatinya. Macam yang saya pernah sebut malam sebelum ni, beberapa malam yang lepas saya sebut, kita tak nak membaca Al-Quran dalam keadaan kita dilaknati. Kita tak nak membaca Al-Quran dalam keadaan tercela, iaitu orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan yang salah, tapi langsung tak ada usaha untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Langsung tak ada ikhtiar untuk cari guru, langsung tak ada usaha untuk improve. Langsung. Okey. So dia mendapat laknat daripada Al-Quran. Okey, so saya teruskan bacaan panjang pula melalut ni. Okey, kita sambung. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dini. Okey, sambung. Daini. Okey, hatikan bukan setakat kita bunyikan dengan bunyi I, tapi kita wajib membunyikan dengan sifat I yang penuh kelunakan, kelembutan. Sebab dipanggil ya yang lunak. Ya bersifat. Sebab tu kalau kita buka, siapa ada buku tajuk, boleh buka buku tajuk, cari hukum bacaan ataupun huruf lin. Huruf lin. Ada 2 je huruf lin Al-Quran. Yang pertama, ya yang berbaris mati sebelum dia berbaris atas. Okey. Kita baca dengan lembut dan lunak. Dainun. Tak nak dibaca dengan dainun. Dainun. Okey, dari segi sifat hurufnya salah dan menyanggahi sifat huruf. Okey, so baca dengan daini. Okey. Ina
aina. Okey, baca. Sambung. Rihun, raihun, hinun, haitsu. Okey, lembutkan dia, lunakkan dia. Haitsu, linun, laisa, filun, ghaira. Ni ghaira. Kita dalam surah Fatihah ghairil. Hati-hati bukan dibaca dengan ghaira. Ghairil. Okey, ghaira. Lunakkan dia. Siqa, saifun, ilmu juga. Okey. Terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Amran. Saifun, ghibun, ghaibun. Okey. Wa ra'aita. Okey, lembut, lunakkan dia. Wa ra'aita ghaizun maimanatun. Okey, mai. Tak nak baca dengan mai. Bukannya maimanatun. Tak ada lunak, tak ada lin, tak ada lembut. Maimanatun. Lembutkan dia. Lahu syai'un zaituni ainaka jazaina bimusaitirin fadainahu. Okey. Ilmu Tuan Amran Okey, alhamdulillah. Sebab apa saya bagi tahu tu? Satu sebab sebagai respon soalan Puan Syahda tadi, yang keduanya sebab tu yang apa yang kita usahakan ni sebenarnya untuk kita pergi ke martabat yang pertama tu lah, first class tu kan. Okey. Kalau dalam hidup ni kita semua nak yang terbaik, yang nombor satu kan. Okey, nak handphone yang bagus, nak kereta yang bagus, nak isteri yang bagus, yang cantik dan sebagainya lah. Kan? Kalau diberi pilihan, okey, kita semua nak yang terbaik dalam hidup. Tapi berapa ramai orang yang tak sanggup untuk berusaha mendapatkan yang terbaik dalam bacaan Al-Quran. Okey. Ni kisah benar yang berlaku. Saya jumpa dengan seorang sahabat lama saya beberapa bulan lepas. Awal tahun lah. Akhir tahun lepas. Saya ringkaskan cerita. Kawan saya tu saya lama tak jumpa. Sekarang ni dah jadi usahawan yang sangat berjaya lah, jutawan. So bila saya tanya cerita, dia kata dia follow kursus seorang trainer usahawan yang terkenal lah kat Malaysia ni. Okay, so bila saya ringkaskan cerita lah, so saya tanya berapa training semua, dia kata berapa yuran. Yurannya tak silap saya hampir 100,000 setahun. Okay, saya dengar dia kata yuran kos untuk bisnes usahawan tu, kos hampir 100,000 setahun. Saya rasa nak meninggal lah saya dengar kan. Tak apalah, dia mampu. Cumanya masa tu saya terfikir lah, berapa ramai orang hari ni banyak kan buat kursus bisnes online, marketing dah, macam-macam lah. Saya pun tak tahulah, dalam internet banyak sangat sekarang ni. Okay, macam-macam, tak ada masalah, semua ilmu kan Allah memang tuntut Islam, tuntut kita untuk belajar. Tapi yang kat situ saya nampak yang kepincangannya, berapa ramai di kalangan manusia hari ni lah, okay, orang Islam khususnya, yang berlumba-lumba menghadiri kursus-kursus keusahawanan, motivasi, pengurusan kewangan yang melibatkan kos ribu-ribu ringgit, bahkan sampai kat 100,000 ringgit pun saya ada dengar. Saya terkejut, saya tak sangka. Ya, kita bukan jarang lah, tak pernah pergi kursus-kursus yang macam tu. So bila saya dengar, kursus 100,000, boleh beli rumah sebiji lah. 100,000 setahun sanggup dibayar. Kan, memanglah berbaloi lah dengan ni kan. Tapi nak ceritanya, persoalannya pula, berapa ramai orang di kalangan kita pula yang sanggup untuk berusaha mencari guru dan menghabiskan masa dan duit je untuk improve bacaan Al-Quran dia sebaik yang mungkin. Itu persoalannya. Kadang-kadang kita rasa sedih kan. Sedih. Dulu pun pernah viral kan, kita zaman media sosial pernah viral dulu kan, bila ada ustaz yang kenakan yuran harga tertentu sekian-sekian, dianggap sebagai jual agama dan macam-macam lah kan. Tapi itulah, benda ni sensitif lah kan. Tapi kita sama-sama fikirkan lah. Saya tak nak cerita panjang lebar lah macam ni kan. Benda tu isu sensitif. Okey, kita sambung je lah. Sambung terus bacaan kita. Okey, apapun kita berusaha seboleh, sedaya mungkin, semampu yang boleh untuk improve bacaan Al-Quran kita, supaya kita akan pergi ke level yang pertama tadi. Level yang pertama tadi, orang yang membaca Al-Quran dengan bertajwid, menepati dengan bacaan baginda Nabi SAW. Semampu yang boleh. Guru saya pesan, tugas kita, tanggungjawab kita, kewajipan kita belajar untuk improve bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran kita improve ataupun tidak, itu keizinan Allah Ta'ala. Itu selalu yang guru saya highlight. So jangan kita frust, jangan kita kecewa.
Kalau kita dah berguru, dah menuntut, dah belajar, dah bertalaki, bermusyafahah dengan guru Al-Quran, tapi bacaan Al-Quran kita masih lagi tidak improve. Ingat hadis Nabi tadi, hadis sahih, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, kata Allah bagi 2 reward, 2 ganjaran pahala bagi orang yang macam tu tadi. Sebab kita dah usaha dah. Tapi apa-apa pun kembali pada Allah Ta'ala kan. Sama juga, kita cari rezeki pun sama. Kita buat apa benda pun sama. Kita usaha, bahagian kita. Allah yang izinkan. So dalam mengaji pun sama juga. Tapi kewajipan kita hendaklah keluar, belajar dan cari guru. Improve bacaan. Usaha itu kena ada. Sedaya yang boleh, semampu yang boleh. Bacaan kita improve ataupun tidak, itu atas keizinan Allah. Walaupun kita tak berjaya improve. Kadang-kadang ada setengah jumpa saya, dia kata, Ustaz, saya dah 2-3 tahun ngaji dah, macam ni juga bacaan saya. Tak apa. Nabi dah bagi tahu dalam hadis sahih, ganjaran pahala yang sangat besar. Besar gila kan Allah bagi, tawarkan kepada kita. Yang masalahnya, jangan kita dicela. Jangan kita mengaji dalam keadaan tercela. Dilaknati pula. Sebab apa? Sebab kita belajar salah. Bertahun-tahun salah. Ada peluang nak belajar. Ada kelas percuma. Ada peluang untuk improve. Tapi kita tak nak rebut dan pelajar peluang tu. Tapi bila peluang khusus internet apa semua, kita rebut. Sanggup bayar. Sanggup spend masa 2-3 hari sampai ke malam kan. Itu suatu benda yang sangat malang lah. Okay, kita sambung. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Li Adama fasajadu. Okay, ni tak ada lin huruf ni sini tak ada. La tara fiha iwajan. Okay, saya sambung. Fajama'a kaidahu. Jaga kai. Bukannya kai. Bukan kai, tapi kai. Lunakkan dia. Fajama'a kaidahu. Okey, fokuskan bagaimana saya membunyikan huruf-huruf ya berbaris mati ni. Huruf ya lin. Okey, kita sambung. Li ghulamaini yatimaini. Li ghulamaini yatimaini. Okey, kita sambung. Bainahuma la'ibina. Yakiduna kaidan. Okey, bima tufiduna fihi. Kita sambung. Bi aidi safaratin. Okey, li ila fi quraisyin. Ni kita biasa baca kan ayat lazim ni. Li ila fi quraisyin. Kalau masa kecil-kecil dulu kan, لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Kalau kita ingat masa kecil-kecil kan, kita belajar muqaddam dulu. لإيلاف قريش. Salah tu. Lunakkan dia. Sebab ya berbaris mati, ya yang ada baris mati wajib dibaca dengan sifat lunak. Okey, dia bersifat dengan lunak. لإيلاف قريش Qalu ya wailana. Okey, perhatikan bunyi huruf lin, huruf ya mati tu. Yang qulu ya laitani. Lembut dan lunakkan dia. Tayran ababila. Fakaifa kana nakiri. La raiba fihi hudan. Okey, boleh Kalau ada persoalan, boleh terus ajukan di ruangan komen Kalau minta saya ulang ke, perlahan ke, slowkan ke, nak suruh saya lajukan lagi ke, minta komen terus. Okey, saya nak tahu feedback. Kalau tak, saya tak tahu feedback kan. Saya tak nak mengajar short sendiri je. Okey, kalau boleh tuan-tuan bagi feedback, so saya tahu nak kekalkan speed sedia ada ke, nak slow ke, nak perlu ulang ke. Kalau boleh tolong komen Okey, kita pergi pada yang kedua. Ini saya pergi laju sikit. Melainkan ada permintaan untuk minta saya slow down. Okey, ini pelajaran kita di Iqra 2. Huruf hijaiyah berbaris hadapan, selepasnya ada huruf waw yang tak ada baris, maka huruf hijaiyah sebelumnya wajib dibaca dengan bacaan panjang, mad 2 harakat. Ini bacaan Iqra 3. Okey, so topik kita yang baru hari ni, huruf waw yang ada baris mati. Kenapa huruf waw ni ada baris mati? Kerana sebelumnya ada huruf hijaiyah yang berbaris atas. Ini adalah huruf yang lunak. Okey, huruf lin. Inilah yang disebut huruf lin yang kedua. So huruf lin dalam Al-Quran, huruf lunak dalam Al-Quran, huruf yang wajib dibaca dengan lembut dan lunak dalam Al-Quran ada 2. Iaitu yang tadi kita baca huruf ya yang berbaris mati sebelumnya berbaris atas. Okey, ataupun lebih mudah kalau kita jumpa je dalam Al-Quran dengan cara Al-Quran tu cetakan Malaysia dan juga Arab Saudi sahaja. Jumpa je huruf ya yang ada tanda mati, baris mati di atas dia, confirm itu huruf ya lembut, ya lunak, ya lin.
So baca dia dengan lembut dan lunak. Okey, tu simple, direct. Kalau Indonesia tak terpakai untuk Indonesia. Yang keduanya yang ni. Okey, yang keduanya yang ni iaitu huruf waw yang berbaris mati, sebelum dia ada huruf berbaris atas. Ataupun senang dalam Al-Quran cetakan Malaysia dan juga Arab Saudi, jumpa je baris mati atas tu, kita tahu ini huruf waw lin. Ini huruf waw lunak, wajib dibaca dengan lembut dan lunak. Bau. Okey, kita bunyikan dia dengan bunyi waw baris mati ni bunyikan bunyi u, ba, ba, masuk u, bau. Tapi jangan sekali-kali kita baca dengan bau. Bau, bunyi yang sama tapi sifatnya salah. Sifat hurufnya salah. Okey, bau. Boleh sambung Okey, ni pun hati-hati. Dalam surah Fatihah kita ada huruf waw lin. Huruf waw lunak dalam surah Fatihah. Ayat berapa? Maliki yaum. Tu. Kalau kita buka surah Fatihah, tu ayat yang ke berapa tu? Ayat 3 Maliki yaum. Bukan dibaca dengan Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Yaumiddin. Tak ada lunak langsung. Okey, kita sudah menyanggahi, melanggari sifat huruf, meninggalkan sifat huruf lunak pada ya itu. Okey, so baca dia dengan lembut dan lunak. Maliki yaumiddin. Hati-hati surah Fatihah ni kita baca hari-hari ni. Hari-hari kita baca. Okey, kita jaga. Okey, sebab dia bagi efek pada bacaan, baca pada dia rukun qauli kan. Hati-hati. Maliki yaumiddin. Okey, boleh sambung. Tubu taubatan Yusufa yauma. Okey, jaga yauma. Surah Fatihah. Yaumiddin. Maliki yaumiddin. Yaumiddin. Okey, yauma. Okey, sambung. Ju'a jaufa lutun lauhun. Okey, sambung. Soma sauma kulu qawlan mata mauta linun lailun ana auna ainun aina. Okey, mau'izatin lizaujika auhalaha masyau fihi wali abawaihi mau'udatun. Okey, kita pergi ke muka surat yang terakhir untuk malam ni. Okey, kita stop di muka surat 10 malam ni InsyaAllah kita habiskan page yang terakhir. Okey, dalam page ni kita menggabungkan dua huruf lin tadi, dua huruf yang lunak tadi. Yang ada huruf lunak boleh perlahan Ustaz. Yang ada huruf lunak boleh perlahan. Okey, saya perlahankan Okey, insya-Allah. So dalam page 10 ni, hati-hati kita akan bunyikan ada huruf waw lunak, waw lin, dan ada juga huruf ya lunak. Ya lunak. Okey. Okey. So perhatikan macam mana kita membunyikan, membaca huruf waw lunak, waw lin dengan huruf ya lunak, ya lin. Okey, hati-hati sebab lunak ataupun lembut pada huruf waw mati dengan ya mati ni adalah sifat huruf tu. Dipanggil sifat tunggal. Nanti insya-Allah sampai masa kita akan terang dengan detail sifat-sifat huruf. Ada sifat berlawanan, ada sifat tunggal. Ini merupakan sifat tunggal. Kita bagi intro sikit Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wa yan'auna anhu wa yan'auna anhu. Okey, boleh tuan Ham Okey, auna wa yan'auna anhu sami'un alimun fiha khaliduna. Okey, hati-hati ni ya lin. Ada dua ya lin ya lunak. Ma baina aidina. Saya ulang. Ma baina aidina. Okey. Wa kanu qauman alina. Hati-hati. Jaga ada waw lin sini. Lembutkan dia qauman. Okey, sini biasa kesalahan bacaan yang berlaku. Biasa sangat dibaca dengan wa kanu qauman, bukan kauman Qa pada atas bunyi dia qa. Bunyi asal qa, baru masukkan bunyi waw mati. Qa qauman. Masukkan bunyi waw mati berserta dengan sifat lunak dia. Ramai yang membaca dengan wa kanu qauman. Kauman, bukannya kau. Kau di mana? Bukan kau tapi qa. Bunyikan dia bunyi asal. Ingat saya bagi tahu
Setiap huruf hijaiyah, saya ulang balik, yang berbaris hidup. Baris hidup ada 3, atas ko, bagi bawah ki, bagi depan ku. Wajib dibaca dengan kadar 1 harakat. Kena bunyikan dia dengan bunyi 1 harakat. Walaupun dia berbaris 2, kita baca baris 2 semalam kan? Baris 2 pun kita kena bunyi dia bunyi baris 1 dulu 1 harakat. Ko, baru masuk bunyi n. Ko, kon. Ini pun sama. Ko, ko. Jangan bagi ko bagi atas bunyi ko, tapi bila kita baca kauman. Beza kan? Ko bagi atas bunyi ko, tapi bila baca jumpa waw mati jadi kauman. Ramai yang baca macam tu. Wa kanu kauman, bukan kau, tapi ko, maintain bunyi ko. Baris 1 ni. Ko masukkan bunyi waw mati dengan lembut dan lunak. Qauman wa kanu qauman alina. Okey. Wa kafa bina hasibina. Okey. La syai'un, ya mati, ya lunak ya bari mati sebelum dia bagi atas. La syai'un ajibun. La syai'un ajibun mata'an ila hinin utiya Musa wa Isa aula. Waw mati, waw lunak 2. Aula laka fa aula, aula laka fa aula. Okey. Kana aliman khabiran. Ingat ulang balik kita punya bacaan sebelum ni yang kita baca semalam kemarin. Man aliman khabiran. Hati-hati bagi 2. Okey. Waulin, waw lunak. Yauma idzin khashi'atun. Yauma idzin khashi'atun. Wa sahibatihi wa banihi. Wa radiya lahu qawlan. Okey, jaga ni pun satu lagi. Ramai yang membaca lahu qawlan, kau. Okey, kaulan. Dah lari dah bunyi dia. Bunyi sudah lari, makhraj pun sudah lari. Dia bunyi bukan ka, itu huruf kaf. Dia ko. Ko pada atas bunyi ko. Maintain, kekalkan bunyi yang sama. Masukkan bunyi u ataupun bunyi waw mati. Tambahkan sifat lunak pada waw itu. Sebab dia jadi huruf tu dah jadi bersifat lunak kan. Waw berbaris mati sebelum dia bagi atas. So waw tu dah jadi waw lunak, waw lembut, waw lin. Ko, qawlan. Boleh wa radiya lahu qawlan. Ni tempat yang biasa berlaku kesalahan ni. Kalau qaf bagi atas jumpa waw lin, sama kat macam ni. Ramai yang membaca dengan kalau qaf bagi atas cantik bunyi qa. Bila jumpa waw mati dibaca dengan qauman, qaulan. Hati-hati qa, qauman, qawlan wa radiya lahu qawlan. Okey, alhamdulillah. Okey, boleh Okey, alhamdulillah. Ada soalan ke? Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, sahabat-sahabat sekalian, ada sebarang soalan, kemusykilan? So, hari ni alhamdulillah kita tamat di muka surat ke-10. Okey, insya-Allah kita jumpa malam esok. Esok kita memasuki kelas pengajian kita yang ke-22. 22 dah kita Okey, dah habis bulan dah kita mengaji. 22. Masih lagi kita sambung pengajian kita di Iqra 4. Iqra 4 ni memang banyak menarik. Esok pun menarik. Saya tunjuk sikit lah tunjuk. Okey, esok kita bunyikan mim. Macam mana kita membunyikan mim tu berbaris mati. Nampak simple aja kan? Ramai orang yang bunyikan mim baris mati macam bunyi M. Betul, tapi tidak tepat. Okey, betul tapi tidak tepat. Esok saya katakan dengan detail. Okey. Bunyi M, bunyi mim mati, mim berbaris mati kita bacakan dengan bunyi M. Betul tapi tidak tepat. Sebab dia ada sifat. Okey. Berbalik pada cerita sifat huruf tadi. Dalam bahasa Melayu, kita tiada sifat huruf. Tapi dalam Al-Quran, ada makhraj dan jaga ada sifat huruf yang perlu kita jaga. Supaya bacaan kita menepati dengan bacaan baginda Nabi SAW. Kan? Okey. Saya ingat... tak silap saya Ustaz Azhar Idrus, saya rasa orang pernah tanya dia soalan pasal pasal urusan agama. Saya lupa, lama dah ni soalan ni pun saya pernah dengar ceramah dia. Ada orang tanya berkenaan dengan urusan agama lah. Kenapa benda ni complicated sangat? Kenapa benda ni orang kata apa? Yelah macam ni kan.
detail sangat semua. Saya masih ingat jawapan Ustaz Zaidrus. Ustaz Zaidrus kata sebab apa benda ni tidak sebenarnya nak kata susah sangat pun tak, nak kata senang sangat pun tak kan. Okey. Cumanya memang dia tak senang sangat lah. So kita kena usaha. Sebab apa? Ustaz Zaidrus pernah ditanya, dia kata sebab ganjaran di syurga lah. Kalau kita usaha-usaha macam ni dapat ganjaran di kipas angin, tak berbala pun kan. Tapi sebab Allah bagi ganjaran di syurga. Kan? Ganjaran di syurga. Lepas tu nanti benda ni lah, Al-Quran lah, yang akan jadi pembela kita, peguam bela kita dalam kubur nanti. Yang akan menemani kita dalam kubur nanti. Kan? So nampak je macam tu kan. Tapi sebenarnya benda ni lah yang akan jadi pembela kita dalam kubur nanti. InsyaAllah, mudah-mudahan. So bila kita menjaga Al-Quran, jaga sebutan, jaga huruf, jaga sifat dia, jaga hukum tajwidnya, nanti akan sampai masanya Al-Quran pula akan jaga kita sepenuh-penuhnya, akan jadi bodyguard kita. Kan? Hari ni memanglah kita ternampak perkara gaib kan, tapi akan sampai masanya. Sebab tu lah kalau kita tengok ulama-ulama dulu mengkaji Al-Quran, sebutan huruf, sampai diorang menulis berpuluh-puluh, beribu-ribu kitab. Kan? Contoh yang saya tunjuk lah, ni antara koleksi kitab yang ada dengan saya. Ini satu, ni pun tak berapa ratus muka surat kan. Boleh nampak tebal dia kan. Saya ada banyak koleksi. Ini kitab yang mutaakhir, yang dikompil. Ni satu lagi, ni pensyarah UIA pun tebal juga. Ni pun berapa ratus muka surat ni. Sama tebal je dengan tadi. Sampai 687 muka surat. Yang tadi pun lebih kurang tebal. Cuba tengok orang, kita kata para ulama mengkaji. Objektifnya apa? Supaya mendapatkan yang terbaik dalam bacaan Al-Quran. Kan dia orang berusaha mengkaji bagaimana Nabi menyebut, meletakkan setiap huruf Al-Quran tu sampai ke tahap macam tu. So kita pun kena usaha, kena sama-sama berusaha lah setakat yang kita mampu untuk capai ke tahap itu, insya-Allah. Okey, so malam esok kita akan sambung bacaan kita di muka surat 11, insya-Allah. Okeylah, kita berakhir setakat ni. Saya mohon jutaan kemaafan kalau saya banyak lagi membebel malam ni, saya minta maaf. Sebab mudah-mudahan apa yang saya kongsi tu boleh bagi manfaat kepada diri saya juga khususnya, dan juga pada sahabat-sahabat sekalian kan. Sebab walaupun saya membebel, saya rasa saya tak membebel benda yang sia-sia kan. Bukanlah kita kutuk mengumpat orang, umpat ke cakap benda-benda yang sia-sia kan. Walaupun saya banyak membebel, saya rasa saya bebelkan benda yang insya-Allah kurang-kurangnya bagi peringatan untuk diri saya sendirilah, insya-Allah. Okey. So saya ucapkan jutaan terima kasih buat semua sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang sudi bersama dengan saya malam ni, dan malam-malam sebelum ni insya-Allah kita akan jumpa lagi pada malam esok. Kita akan sambung bacaan di muka surat yang ke-11 ke-11, Iqra 4, insya-Allah. Kita akan bertemu malam esok di kelas ataupun di malam yang ke-22, insya-Allah. Okey. Saya ucap jutaan kemaafan sekali lagi, dan saya ucapkan juga jutaan ribuan terima kasih. Sekian, kita jumpa malam esok insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Insya-Allah kita jumpa malam esok.